Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam sesi perkongsian yang agak ringkas. Okey, selalunya perkongsian saya ni 5 hingga ke 8 minit saja. Okey, kali ini pun lebih kurang sama, tapi topik yang saya nak kongsikan adalah berkaitan dengan penjagaan diri. Oh, tapi sebelum tu saya lupa nak tanya. Apa khabar semua? Saya harap anda berada dalam keadaan yang sihat, positif, kuat, ya? Alright, dan kita harus ingat bahawa cabaran yang kita hadapi adalah cabaran bukan kita seorang tetapi satu dunia. Semua menghadapinya. Jadi kita harus sentiasa kuat dan be positif. Alright. So tajuk saya untuk saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini adalah berkaitan dengan penjagaan diri. Penjagaan diri ya. Nampak macam biasa je dengan perkataan penjagaan diri kan? Okey, penjagaan diri adalah perkara penting sebenarnya untuk kita kekalkan kesihatan dan kesejahteraan. Okey, secara holistik, secara menyeluruh, sama ada dari segi mental ataupun fizikal. Alright, penjagaan diri ni sebenarnya dia tak datang sendiri. Okey, penjagaan diri ni kita kena urus. Jadi kita kena urus dan kita kena pelajari bagaimana untuk kita menjaga diri kita sendiri. Alright. Jadi secara asasnya penjagaan diri ini dibagikan kepada dua ya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu yang pertama mental dan yang kedua adalah fizikal. Alright. Jadi saya nak bincangkan dulu berkaitan dengan penjagaan diri secara mental. Okey. Setiap individu ialah mereka ni menghadapi permasalahan. Permasalahan selalunya datang daripada aspek fikiran, emosi dan juga perasaan. Okey, jadi kadang-kala kesemua permasalahan yang dihadapi secara fizikal, emosi dan perasaan ini menyebabkan individu terlibat dengan perkara-perkara negatif seperti ketagihan dan juga mendorong mereka menghadapi masalah kesihatan mental. Okey, jadi sebab itulah sangat penting penjagaan diri dari segi mental. Okey, tuan-tuan dan puan-puan harus ingat bahawa tuan-tuan dan puan-puan harus ambil masa ya untuk memahami diri sendiri dan anda harus faham tentang pengalaman diri sendiri. Kerana pengalaman peribadi diri sendiri ni boleh membantu sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan-puan memahami apa kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Setiap individu, tuan-tuan dan puan-puan harus ingat, setiap individu mempunyai kelemahan dan juga kekuatan. Jadi kalau boleh kita gunakan kekuatan dalam diri kita untuk kita tambah baik kekurangan dan kelemahan dalam diri kita. Okey, jadi sebab itulah pentingnya kita faham diri kita sendiri. Tiada orang lain ya yang boleh faham diri kita selain daripada diri kita sendiri. Okey. Alright, seterusnya macam mana agaknya ya untuk kita uruskan diri. Okey, antara kaedah yang kita boleh lakukan adalah kita ambil masa untuk bersendirian, atau dengan kata lain kita muhasabah diri. Okey. So misalnya benda paling mudah lah. Satu hari apa yang kita dah buat? Contoh hari ni apa yang kita dah buat? Kita mengemas rumah, okey, kita memasak, membasuh, membaca, okey, mengajar anak-anak contoh. So apabila malam ambil masa untuk kita muhasabah, kita lihat balik apa yang kita dah lakukan sepanjang hari ini. Jadi kita tengok kat mana kurang, kat mana lebih. Okey? Jadi daripada situ kita dapat muhasabah dan kita dapat kenal pasti apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Alright. Seterusnya kita boleh luangkan masa dengan orang-orang yang tersayang. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah mempunyai keluarga dan mempunyai isteri, suami dan anak-anak, gunakan masa yang terluang pada ketika ini untuk bersama-sama dengan mereka melakukan aktiviti-aktiviti bersama. Tapi sekiranya bagi yang belum berkahwin, boleh gunakan masa ini untuk merapatkan silaturahim dengan ibu bapa, adik-beradik yang lain ya. Alright, seterusnya kita perlu amal rasa bersyukur. Okey, sentiasa ada rasa bersyukur supaya kita apabila rasa bersyukur kita boleh elak berfikiran negatif. Okey, dan berfikiran yang bukan-bukan sehingga menyebabkan kita nak terlibat dengan perkara-perkara yang terlarang. Misalnya ambil dadah, ambil alkohol dan sebagainya. Okey, kepada yang muslim, ingatlah sekarang kan bulan Ramadan. Jadi gunakan bulan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang
Tidak berpuasa pun tiada masalah, sentiasa berfikiran positif. Dengan rasa bersyukur ini sebenarnya akan membuatkan kita rasa cukup. Maksudnya kita akan sentiasa rasa hargai dengan apa yang kita ada dan tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kerana sikap membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain menyebabkan kita tertekan dan juga menyebabkan kita berfikiran negatif. Alright. Okey, seterusnya kita boleh lakukan hobi kita yang kita suka. Mungkin sebelum ni kita tak ada masa nak buat. Misalnya bersukan, walaupun PKP kita boleh bersukan mungkin di dalam rumah, maksudnya menggunakan sukan secara indoor. Misalnya kita boleh buat zumba dalam rumah, kita boleh main chess, main carom. Di luar rumah mungkin kawasan sekeliling rumah kita mungkin boleh main futsal dan sebagainya. Tetapi pastikan anda tidak keluar lah, ya. Alright. Dan seterusnya anda harus ingat, jangan ambil barang terlarang apabila anda rasa nak mengurangkan tekanan. Itu salah sama sekali. Harus diingat, ya. Okey? Kerana dengan mengambil barang terlarang, ia akan menambahkan lagi tekanan, bukan mengurangkan tekanan. Okey, seterusnya, komponen yang kedua dalam penjagaan diri adalah physical self-care ataupun penjagaan diri secara fizikal. Yang ini sama penting dengan penjagaan diri secara mental. Cuma ia lebih bersifat lahiriah. Jadi kita boleh nampak macam mana penjagaan diri secara fizikal. Okey, misalnya penjagaan secara fizikal ni kita boleh exercise ataupun kita boleh exercise, kita boleh senaman. Okey, yang itu memang jelaslah penjagaan diri secara fizikal. Yang kedua, kita menjaga pemakanan kita. Kita kurangkan makanan-makanan yang kurang sihat, yang boleh menyebabkan kolesterol. Jadi kita jaga dari segi pemakanan. Ini antara perkara penting dalam penjagaan diri secara fizikal. Dan pastikan anda mempunyai rehat dan tidur yang cukup. Okey, jadi walaupun sekarang ni Ramadan, kita boleh ambil masa untuk bertadarus, kita boleh ambil masa untuk solat tarawih, tapi pada masa yang sama kita harus rehat. Okey, mesti cukup rehat dan cukup tidur. Ini antara beberapa kaedah atau aktiviti yang kita boleh lakukan dalam perspektif penjagaan diri secara fizikal. Okey, jadi selain pada itu, okey, anda juga harus tahu bahawa sekiranya anda perlukan bantuan, anda boleh mendapatkan bantuan dari segi menghubungi kaunselor anda. Okey, macam saya beritahu sebelum ni, dalam video saya sebelum ni, boleh menghubungi kaunselor di talian kasih 5999 ataupun mana-mana kaunselor yang anda kenal pasti yang melakukan sukarelawan di bawah JKPD EDK. Selain itu, anda boleh berjumpa dengan ataupun menghubungi dengan psikiatris, clinical psychologist ataupun pegawai EDK yang anda rasakan anda boleh bercakap berkaitan dengan permasalahan anda, ataupun boleh mendapatkan khidmat nasihat dengan ahli keluarga ataupun rakan-rakan terdekat yang mana boleh membantu anda memberikan buah fikiran bagaimana anda perlu menguruskan diri anda. Jadi itu sahaja buat setakat ini. Stay at home, stay safe and please take care.